Okay, hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam hormat dan salam sayang buat semua penonton secara live di FB. Okay, baiklah, seperti yang sedia maklum, sekarang kita sedang berlangsung ataupun bersiaran langsung di Ngeteh at Slim sempena dengan pilihan raya kecil Don Slim. Okay, baiklah, petang ni saya tak kesorangan. Saya bersama dengan seorang panelis yang cukup hebat, yang orang kata apa? Tak, orang kata apa? Kalau tak kenal tu, orang kata apa? Macam nak kata kuno tak kuno, tapi orang kata memang orang akan kenal lah. So, seorang wanita yang cukup hebat dalam dunia politik, terutamanya ataupun khususnya di negeri Perak, Darul Rizwan. Saya bersama dengan saudari ataupun Cik Suzmaniza Sulaiman selaku Ketua Puteri UMNO Negeri Perak. Selamat datang Kak ke Ngeteh Slim sempena dengan pilihan raya kecil Don Slim N58. So Kak sihat? Alhamdulillah. Dia boleh panggil Kak? Boleh. Okey Kak, okey. So macam mana Kak perjalanan ke Sembang Santai kita petang ni? Pukul berapa sampai? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam PRK Don Slim. Okay, pertama sekali Kak Su nak ucapkan terima kasih kerana menjemput saya selaku panel lah pada petang ni untuk kita membicarakan sedikit mengenai wanita muda. Perjalanan ke sini tadi orang kata adalah sedikit halangan, tapi Alhamdulillah dengan izin Allah sampai juga tepat pukul 4 di sini tadi. Alhamdulillah. Okay Kak, kita nak borak santai-santai je petang ni Kak. Kita boleh. Tak serius sangat, kita tak formal sangat petang ni. Janji apa yang kita nak cakap tu sampai di masyarakat luar sana, terutama yang sedang menonton di FB secara live petang ni. Jadi Kak, saya nak fokus kepada bidang ataupun kita punya perbincangan petang ni mengenai kita nak memartabatkan Puteri UMNO di negeri Perak lah khususnya. Saya pun asal dari negeri Perak dan sudah pasti kakak cantik manis sebelah kita pun asal dari negeri Perak yang tercinta ni. Jadi hari ni kita nak bercakap soal wanita muda di negeri Perak. Okey Kak? Boleh Boleh. Okey, kita terus kepada soalan saya yang pertama Kak. Okey Kak, dalam konsep politik ataupun dalam politik UMNO ni sendiri, Puteri UMNO ni dianggap ataupun kita kata digelar adik bongsu kepada Parti Keramat UMNO kita. Jadi Kak rasa di mana kekuatan utama Puteri dalam membantu Parti Keramat UMNO kita? Okey, soalan awal-awal lagi dah tanya kekuatan. Okey, sebenarnya bila orang sebut mengenai Puteri UMNO, memang biasalah orang menggambarkan bongsu itu, orang kata selalunya menjadi macam agak lemah lah orang membayangkan. Tapi di sini saya selaku Ketua Puteri UMNO Negeri Perak ingin orang kata menekankan Puteri UMNO walaupun adik bongsu kepada Parti UMNO, tapi kami mempunyai kekuatan yang tersendiri. Bagaimana lahirnya, tertubuhnya Puteri UMNO itu adalah untuk ada satu kelompok wanita muda yang boleh mendekati wanita muda yang lain, supaya kita bersama seiringan dalam kita orang kata memaculah kejayaan negara. Puteri UMNO ni macam kalau orang tu kata macam kecil-kecil cili padi lah. Orang kata kita mungkin setiap sayap wanita, pemuda dan juga puteri, kami mempunyai kekuatan yang berbeza. Macam puteri sendiri memang dilahirkan untuk mendekati golongan wanita muda dari pelbagai aspek. Itu adalah kekuatan kami lah, menjurus kepada apa sahaja yang berkenaan dengan wanita muda. So fokusnya kepada daripada segi ekonomi, sosial dan dalam masa yang sama, inilah platform kiranya kami menarik wanita muda untuk dalam bersama-sama dalam politik. Itu adalah antara kekuatan kami lah. Bagaimana kita lihat, macam kita boleh relatekan dengan kisah Han Nadim di Singapura. Orang kata walaupun Han Nadim itu hanyalah kanak-kanak kecil yang mungkin tidak terbayang oleh orang kata orang dewasa yang mempunyai orang kata pemikiran, begitu jugalah Puteri. So saya nak menegaskanlah, jangan anggap sayap bongsu ini orang kata lebih banyak lemahnya daripada kuat. Sebenarnya kami seiring dengan sayap-sayap lain lah dalam UMNO ni. Betul. So betul lah orang kata kan Kak, di sebalik ataupun di belakang seorang lelaki yang hebat tu ada wanita yang hebat. Contohnya macam kakak kita hari ni. Okay, baiklah Kak. Sebelum tu saya nak, boleh saya teruskan ke soalan yang seterusnya Kak?
Saya nak tanya Kak, macam mana penerimaan wanita muda dekat Perak ni terutamanya untuk menyertai UMNO? Sekarang kita dah ada orang cakap apa, generasi Z yang main TikTok dan sebagainya. Jadi macam mana Kak penerimaannya untuk masuk ke dalam parti kita? Okey, itulah antara kewujudan Puteri adalah mendekati wanita muda. Dan Puteri sendiri kita sentiasa memikirkan setiap gerak langkah Puteri UMNO Negeri Perak khususnya, bagaimana cara untuk kami mengikut peredaran zaman lah daripada generasi Y dan Z sekarang. Kalau TikTok, kita pun akan berTikTok sekali. Kalau orang kata ke mana saja wanita, kita akan cuba mendampingi. Ikut rentak, ikut orang kata cita rasa wanita muda lah. Macam kami pun lebih memfokus macam sekarang. Kalau contohlah program-program yang kita dengar ceramah, itu memang agak makin lama orang muda makin jauh lah. So kita mendekatkan diri mungkin dengan bersukan, macam tadi macam TikTok, segala yang orang kata masa kini punya cara untuk mendekati wanita muda itu kita kenal pasti dari semasa ke semasa. Dan saya melihat pendekatan yang Puteri Perak ambil ini, kita dapat melihat pertambahan setiap bulan, setiap tahun, bermakna makin ramai wanita muda yang mempercayai apa yang kami perjuangkan dalam Puteri UMNO itu sendiri. Maksudnya untuk mendekati wanita muda zaman sekarang ni kena ikut apa yang diorang buat, betul tak? Ikut arus zaman. Maksudnya apa yang diorang buat, itulah yang kita cuba. Apa yang diorang minat, kita cuba selami. Baiklah Kak, kita tak nak lengah-lengah masa, kita terus ke soalan yang seterusnya Kak. Peranan Puteri UMNO Perak dalam memastikan ekonomi dan politik itu stabil, khususnya dalam kalangan wanita muda. Macam kalau kita membicarakan mengenai politik dan ekonomi, itu memang dua perkara yang agak penting lah bagi pembinaan sesuatu negara lah. Dan Puteri UMNO, kita memang orang kata sentiasa ke arah memastikan setiap kehendak, setiap keperluan wanita muda itu kalau tak 100% pun dipenuhi sebanyak yang mungkin lah. Maksudnya bagaimana kita boleh membantu wanita muda dalam menjana ekonomi, dari segi politik, bagaimana kita mampu menyalurkan maklumat yang tepat mengenai apa saja yang berlaku dalam negara kita. Macam yang terkini, beberapa bulan yang lalu kita dilanda COVID. So kita PKP, duduk di rumah. Ini telah mewujudkan, orang kata mungkin pada kita mungkin satu yang kita tidak jangka yang akan berlaku dalam negara kita lah. Tapi mungkin ini juga satu peluang bagi wanita muda, membuka ruang dan peluang bagi wanita muda mencuburi bidang perniagaan. Sebelum ni kita dah ada, tapi bila waktu PKP kita di rumah, makin ramai lahirnya usahawan-usahawan online yang melibatkan wanita muda. Dan kami di Puteri UMNO mungkin akan memikirkan selepas ini, mungkin kita lebih perbanyakkan khusus yang boleh menjana pendapatan wanita muda lah. Itu mungkin lepas ni kita boleh buat khusus menjahit, betul Kak? Menjahit, mungkin bersolek. Betul. Itu adalah kekuatan wanita. Kak, sebelum tu Kak, sebelum kita teruskan ke soalan yang lain, saya minta penonton di live untuk like dan share live ni supaya ramai-ramai tahu, ramai-ramai dengar apa perbincangan kita pada hari ini Kak. Saya rasa kita punya topik ni sangat menarik Kak, untuk wanita muda di luar sana untuk siap siagakan diri menghadapi politik semasa ataupun keadaan semasa. Baiklah Kak, sekarang ni kita berada di fasa, boleh kata fasa terakhir lah, minggu kedua kita berkempen untuk memenangkan calon kita Bro Zaidi. Jadi Kak, apa peranan Puteri UMNO untuk tarik wanita muda dekat sini, terutamanya di Daun Slim ni, untuk nanti 29 hari bulan nanti ramai-ramai turun mengundi Barisan Nasional. Jadi apa ya perancangan dan peranan daripada kami Puteri UMNO Negeri Perak? Sebenarnya bila kita melihat suasana politik sekarang yang agak tidak stabil, sebenarnya Puteri UMNO Perak telah bersedia sebenarnya menghadapi PRU yang ke-15. Dan untuk makluman adik manis, memang kami Puteri Perak memang sebenarnya telah orang kata turun ke semua bahagian-bahagian dalam negeri Perak. Kita ada 24 bahagian dan kami telah selesai semuanya sebenarnya untuk persediaan PRU yang ke-15. Tapi dalam masa kami melangkah turun, berjumpa dengan akak umbi, berjumpa dengan golongan wanita muda di bahagian-bahagian, kita kehilangan seorang pemimpin dan
kita tidak menjangkakan akan berlaku PRK Slim ni lah. Tapi kami mengguna dan mengadaptasikan apa yang kami turun ke bahagian-bahagian, kami bawa ke sini untuk kami dekati bersama dengan pengundi wanita muda di sini. Sebab sebelum ni kita dengan cara dan juga langkah yang kita ambil, kita bawa ke sini dan kami lebihkan kepada memfokuskan belia wanita muda yang ada duduk di Feda-Feda yang dalam Dun Slim ni, yang mana kita ziarah. Itu lebih dekat lah, kita ziarah, kita ambil tahu apa masalah yang dihadapi. Bila petang kita akan beriadah bersama. So itu lebih merapatkan lagi lah hubungan antara Puteri UMNO dengan wanita muda yang ada di sini. Dan kami dalam, orang kata dalam kita beraktiviti, dalam masa yang sama kita memujuk dan merayu agar mereka, orang kata, bersama-sama dengan kita akan mengundi calon kita pada 29 hari. InsyaAllah. Okay. So bila dengar apa yang Kak Zul cakap ni, rasa macam semangat, rasa macam malunya saya sebagai seorang wanita muda kalau tak berjuang sama-sama di barisan Puteri UMNO untuk kita, orang cakap apa, kenang kembali jasa-jasa mereka yang dah banyak mengorbankan segala jiwa dan raga Kak, fizikal dan mental, untuk pastikan negara kita sentiasa berada dalam keamanan dan kesejahteraan. Baiklah Kak, sepanjang berada dalam dunia politik ni Kak kan, pasti banyak, dia rasa banyak dah sangat cabaran yang Kak lalui, terutamanya bila Kak memegang amanah sebagai seorang ketua Puteri UMNO Negeri Perak ni Kak. Jadi boleh tak Kak share sikit dekat penonton, dekat yang sedang menonton secara live ni, apa cabaran Kak selaku ketua Puteri UMNO Negeri Perak? Sebenarnya untuk menjadi pemimpin dalam setiap apa sahaja organisasi, memang kita akan ada pelbagai rintangan, pelbagai liku lah. Macam Puteri UMNO sendiri pun, bila kita bermula melangkahkan kaki dalam bidang politik, memang pada awalnya, orang kata sebelum kita melangkah tu, kita kena fikir dulu sama ada kita ni kental ataupun tidak untuk melangkah masuk dalam dunia politik ni. Tapi Alhamdulillah, berkat sokongan keluarga dan kawan-kawan, saya mampu melangkah daripada bawah sampailah menjadi ketua Puteri UMNO Negeri Perak. Dan memang pada asalnya memanglah kita ramai yang menjangkakan mampu ke tidak, sebabnya saya memegang jawatan Puteri UMNO Negeri Perak ini pada waktu kita baru lepas kalah PRU yang ke-14. Kita maksudnya hilang masa kita kerajaan dan kita menjadi pembangkang, itu dua keadaan yang berbeza. Tapi Alhamdulillah, dengan berkat sokongan orang di sekeliling dan juga adik-adik puteri yang bersama, maksudnya di bahagian-bahagian ketua Puteri UMNO bahagian, adik-adik ahli bersama-sama, apa yang kita rangkakan bersama-sama kita realisasikan. Itu menjadikan saya lebih bersemangat lah untuk berada dalam, orang kata, sebahagian dalam politik negeri Perak ni lah. Okay, baiklah Kak, penjelasan yang cukup baik, cukup bermakna, masih setia di sisi parti di saat jatuh. Orang cakap apa Kak? Direbus ke, digoreng ke, tetap UMNO, ya kan? Okay Kak, sebelum kita teruskan Kak, lagi sekali saya mohon yang mana sedang menonton secara live, jangan lupa like FB Teh Tarik Talk. Okay? Alright Kak, hala 7 Kak, hala 7 Puteri UMNO Negeri Perak lah khususnya, sebelum munculnya ataupun menjelmanya PRU 15, hala 7. Okey, bagaimana yang Kak beritahu tadi, kita memfokus Puteri UMNO, kita memfokuskan kepada golongan wanita muda. Dari segala aspek pun memang kita akan membawa suara wanita muda ke peringkat yang lebih tinggi. So, antara harapan Kak dalam membawa suara-suara ni, kita mengharapkan agar daripada kerajaan negeri sampailah ke kerajaan pusat, kita mengharapkan mereka lebih, orang kata, perbanyakkanlah apa sahaja yang dapat membantu golongan wanita muda lah. Sebab kalau kita tengok hari ini, pelbagai perkara yang telah berlaku, bila kat Suturun Padang sendiri kita melihat ramai golongan wanita muda itu antaranya telah memegang status ibu tunggal. Mungkin kematian suami di awal usia perkahwinan, mungkin dengan perceraian. So golongan ini yang kita perlu, orang kata, titik beratkan apa yang kita boleh bantu dari segi ekonominya, bagaimana kita bantu dari segi, orang kata, sesi kaunseling yang bagi dia
bersemangat semula. Itu fokus kami Puteri UMNO lah, daripada suara-suara orang kata daripada akar umbi wanita muda yang minta kita lihat apa yang kita mampu tawarkan kepada wanita muda supaya golongan wanita muda ni tidak terpinggir dalam kemajuan arus pemodenan negara kita. So kami Puteri UMNO ni kita sentiasalah kalau ada usul daripada peringkat bawahan minta kita laksanakan apa saja yang mengenai yang membela nasib wanita muda, kita akan bawa ke peringkat yang lebih atas lagi lah, supaya kalau tidak sepenuhnya pun mungkin lebih daripada 50% kita mampu pulangkan balik benda tu kepada wanita muda yang memerlukan. Contohnya kalau nak buka perniagaan, mungkin kita minta supaya kerajaan lebih perbanyakkan geran untuk usahawan yang baru memulakan perniagaan. Segala-segala kemahiran yang boleh diguna pakailah untuk, sebab kita cabaran masa kini adalah dari segi ekonomi lah. Penjana pendapatan untuk membantu keluarga, itu yang wanita muda lebih fokuskan. Bagaimana puteri boleh memperjuangkan supaya kerajaan hari ini memperbanyakkan peluang pekerjaan, peluang untuk melanjutkan pelajaran. Sebab kalau adik sini tengok pun di IPT pun majoriti sekarang adalah orang kata wanita muda. Betul. So dulu adalah mungkin kita macam bukan tidak memperjuangkan tapi kurang. Tapi Puteri UMNO masa kini dan akan seterusnya kita lebih sentiasa memikirkan apa keperluan wanita muda mendatanglah, supaya kita boleh orang kata angkat suara-suara ini supaya didengari oleh peringkat atasan. Jadi benar apa yang Kak Sus cakap tadi, memang benar-benarlah Puteri UMNO ni mengamalkan konsep dari rakyat untuk rakyat. Kak, bila rakyat dah pilih kita, kita buat yang terbaik untuk rakyat. So bila kita dah pegang kan jawatan, darjat atau pangkat dan sebagainya, jangan lupa yang di bawah, insya-Allah Kak. Okay, baiklah Kak, pandangan Kak Su, kalau lah orang kata apa, bila datang nanti akan ada pembentangan bajet 2021 akan datang, apa harapan Kak Su supaya mungkin kerajaan negeri dapat memartabatkan lagi program untuk wanita muda? Jadi macam mana pandangan Kak Su? Okey, macam yang Kak Su bagi tahu tadi lah, kita akan selalunya lah kerajaan akan sebelum diorang menyusun bajet untuk tahun hadapan, setiap rakyat kita diberi peluang untuk orang kata melahirkan apa orang kata permintaan daripada rakyat. So Puteri UMNO juga kita pun tak terkecuali lah untuk bersama-sama, walaupun mungkin di peringkat negeri ni kepimpinan puteri negeri itu tiada dalam kepimpinan kerajaan negeri hari inilah, maksudnya sebagai wakil rakyat atau sebagainya, tapi kita ada wakil rakyat yang mungkin boleh dikatakan lagi lah daripada golongan wanita muda. Ini yang kita akan guna pakai untuk mereka membawa suara-suara akar umbi wanita muda, apa yang diperlukan, apa yang perlu kerajaan negeri fikirkan. Kadang-kadang kita di peringkat orang kata atas ni tidak nampak apa keperluan, tapi dengan suara-suara mereka inilah yang kita akan bawa, maksudnya dari segi ekonomi, apa yang kerajaan negeri mampu membantu golongan wanita muda. Sebab kadang-kadang masyarakat terfikir Puteri UMNO ini hanyalah hanya satu badan politik. Betul. Yang hanya memikirkan politik saja. Ada masa memang kita berpolitik dan sebenarnya kewujudan kita ni pun selain berpolitik, mungkin boleh dikatakan membela lah nasib wanita muda yang ada sekarang lah. Sebab zaman sekarang generasi Y, generasi Z memang agak mencabar. Betul. Bukan agak lagi lah, memang sangat mencabar kepada wanita muda. Apa yang kita boleh tawar, itu yang orang muda tengok. Apa yang kerajaan hari ini mampu tawarkan kepada setiap wanita muda yang ada dalam negara ni. Apa maksudnya benefit yang orang boleh dapat pada orang kata dalam kerajaan sekarang memacu ekonomi yang mungkin bertambah baik. Betul. Selepas COVID. So apa yang kerajaan hari ini mampu bagi pada wanita muda, itu yang kita akan bawakan. Apa
keperluan wanita muda yang ada di kampung dan di bandar, dua situasi yang berbeza. So kita akan membawa di mana apa keperluan yang mereka perlu, di kampung juga apa keperluan yang mereka, sebab dua keadaan yang berbeza ini tidak sama keperluannya. Macam di bandar mungkin daripada segi kejaya mungkin okey, tapi mungkin kos cara hidup itu agak tinggi. Apa orang kata solusi kita boleh membantu wanita muda yang berada di bandar dan juga di luar bandar lah. So kita akan menitik beratkan benda itulah, walaupun kami tiada dalam orang kata pembuat dasar dalam kerajaan negeri, tapi kita mampu bersuara dan kita boleh menyuarakan apa juga pendapat untuk membantu wanita muda. Jadi untuk memastikan perubahan itu benar-benar terjadi Kak, kita kena sama-sama masuk dalam tu. Kita tak boleh duduk saja tengok scroll FB, orang cakap itu kita dengar, orang sampaikan itu kita dengar, orang tak mudah percaya khabar ni, kita tak boleh. Sebab apa? Untuk melakukan perubahan tu kita kena ada dalam situasi ataupun keadaan tu. Betul kan Kak? Betul. Okey Kak. Jadi Kak, kita ni wanita Kak, kita bila orang tengok orang akan cakap macam dia ni tak boleh, tak boleh dia buat itu, tak boleh nak buat ini, nak angkat barang berat-berat tak boleh. Jadi orang pandang macam bila kita berada dalam dunia politik ni, perempuan lemah, tak boleh buat itu, tak boleh buat ini. Jadi Kak, pandangan Akak lah, macam mana? Adakah jantina kita sebagai perempuan ataupun wanita muda ni menjadi penghalang untuk terus bergiat aktif dalam politik untuk memastikan kebajikan rakyat sentiasa dijaga dan terbela? Mungkin kalau satu masa dahulu kita memang ada perbezaan antara gender ni lah, lelaki dan wanita. Tapi melihat kepada peredaran masa sekarang, Kak Su rasa macam kita dah seiring. Dua-dua jantina ni dah seiring. Macam mana yang Kak Su bagi tahu tadi, di IPT pun kita melihat bagaimana ramainya wanita daripada lelaki. Dan sekarang pun kita mampu melihat bagaimana dulu sektor perindustrian dan sektor-sektor yang agak berat yang dulu dimonopoli oleh lelaki, sekarang kita lihat dah ramai wanita muda dah masuk bersama dan seiring bersama. Mungkin kita tengok daripada juruterbang, dari segi arkitek, engineering, tentera. Kita dah ada yang pemegang jawatan yang tertinggi dalam tentera. Kalau dulu kita mungkin macam boleh percaya ke perempuan boleh bawa kapal terbang. So sekarang dah terbukti boleh. So dulu pun macam bahagian engineering mungkin belum ada, tapi sekarang itulah yang berlaku. Dan mungkin kalau dulu satu bidang tu dimonopoli oleh lelaki, sekarang ni wanita telah menunjukkan kemampuan dan kebolehan. Dan kita tidak nafikan sekarang kita dah seiring sebenarnya dengan lelaki lah. Tapi dalam masa yang sama kita masih lagi orang kata percaya ada benda yang masih ada yang wanita tidak boleh tembusi lah. Tapi secara dunia modennya kita dah seiring dengan lelaki lah, terutama wanita muda. Sebab kita tengok dari segi taraf pendidikan, kita dah boleh orang kata melepasi cabaran lah bersama dengan lelaki. Tapi dalam masa yang sama kita masih harus menjaga batas-batas kita lah sebagai wanita kan. So tak boleh nak main orang kata main langgar semua kan. Tapi Alhamdulillah kita patut berbangga lah, kita wanita ni sekarang kita boleh dikatakan kita bersama seiring dengan lelaki. So tak ada lagi dah perbezaan antara jantina tu orang kata meninggalkan wanita jauh ke belakang. So jaga-jaga kaum Adam di luar sana. Kuasa wanita sekarang makin hebat Kadang-kadang dalam kelas tu pun Kak, dua orang lelaki, yang selebihnya perempuan. So jaga-jaga. Okay Kak, jadi orang cakap apa, kemungkinan ada juga cakap-cakap di luar sana, kemungkinan pilihan raya kecil kali ini di N58 Slim ni adalah PRK yang terakhir sebelum kita menuju ke PRU 15. Jadi boleh tak Akak terangkan sikit kepada penonton yang menonton secara live, apa persiapan yang telah dilakukan oleh Puteri UMNO Negeri Perak lah khususnya untuk menghadapi PRU 15? Okey, bagaimana yang adik bagi tahu tadi, memang kita Puteri UMNO ni kira macam kita dah bermula dari awal bagaimana kita susun persiapan kita bagi menghadapi PRU yang ke-15. Dalam masa yang sama, kita menganggapkan
PRK Don Slim ni adalah orang kata medan yang kita perlu lalui sebelum kita melalui fasa PRU. Kita kena ingatlah selepas PRK Slim kita nak membantu di PRN Sabah. So betul. itu adalah medan yang kita nak menguji bagaimana tahap kesiapsiagaan Puteri UMNO daripada segi jentera, daripada segi apa yang kita perlu fokuskan kepada wanita muda khususnya ahli Puteri UMNO. Sebab ini bukan satu orang kata yang kita boleh pandang orang kata pandang mudah lah. Yes. Sebab bagaimana yang kita tahu PRU yang ke-14 orang muda, orang kata kita tak boleh nak menghukum orang muda lah, tapi satu kesilapan yang orang muda kebanyakannya telah lakukan. Betul. Tapi dengan orang kata cuba menukar kerajaan. So waktu sekarang mereka telah kembali sebenarnya. Kita lihat PRK sebelum ni orang muda telah kembali kepada kita dan mahu bersama-sama dengan Barisan Nasional, mahu bersama dengan UMNO kerana mereka rasa begitu tertipu sebelum ni 22 bulan bagaimana yang janji. Maksudnya orang muda adalah orang kata dia agak rapat dengan bila kita melanjutkan pelajaran dengan PTPTN, dengan harga minyak, dengan kos sara hidup, itu amat sinonim dengan orang muda. So bila mereka kembali kepada kita semula, so kita perlu jaga dan kita perlu orang kata sama-sama selami sebenarnya supaya kita tidak memandang remeh lah apa yang disuarakan. Itu kita rasa macam benda tu tak penting. Setiap cadangan, setiap suara daripada akar umi kita perlu ambil dan kita orang kata kaji mana keperluan yang lebih tinggi kita perlu sediakan. Macam sekarang orang muda mungkin selain pada PTPTN, mungkin kita boleh menawarkan orang kata rumah mungkin dengan kemudahan untuk golongan belia ataupun wanita muda yang baru mendirikan rumah tangga untuk memiliki rumah sendiri. Itu antara yang mereka nakkan sebenarnya dalam kepimpinan negara ni lakukan untuk orang muda lah. Sebab itu salah satu benda asas dalam kehidupan kita dan kita akan melihat, kami Puteri UMNO sentiasa melihat. Sebab tu di negeri Perak ni kita ada 24 bahagian, kita ada 24 ketua puteri bahagian. Inilah yang menjadi orang kata kaki dan tangan Kak Su untuk orang kata mendengar suara akak umi. Kalau Kak Su seorang turun memang kita tak mampu lakukan. So inilah adik-adik puteri yang ada di bahagian inilah yang mampu mendengar suara dan inilah yang akan orang kata mereka akan maklumkan kepada kami apa di kawasan ini apa yang mereka perlukan, di kawasan ini apa yang mereka perlukan, bagaimana kita menghadapi COVID-19 hari itu. Semua duduk di rumah, tapi adik kena tahulah Puteri UMNO ni masih lagi keluar, bukan sesuka hati keluar lah. Kita masih menghulurkan bantuan kepada yang memerlukan. Sebab kita tahu masa PKP hari tu ramai yang orang kata terkesan dengan ni. Tapi UMNO sendiri, Puteri UMNO sendiri, kita dengan mengikut SOP yang telah ditetapkan kerajaan, kami mengambil risiko tapi untuk turun membantu golongan yang terjejas. So ini salah satu jugalah yang membuatkan anak muda ni agak terharu dengan pendekatan yang kami ambil. Bukan sekadar bila pesanan kerajaan itu duduk di rumah, kita pun duduk bersekali. Tapi kena tahu, masyarakat di luar kena tahu yang Puteri UMNO sendiri, wanita, pemuda, kami berganding bahu turun ke setiap akar umi melihat apa keperluan golongan-golongan yang terjejas ni lah. Sebab sekarang pun kita ramai orang kata melihat akibat COVID-19 ramai yang hilang pekerjaan. So inilah orang kata medan kami, apa yang kami boleh membantulah supaya tak banyak sedikit kita boleh membantu golongan belia, golongan wanita muda. Sebab di Slim ni pun bila kami lebih memfokuskan program turun rumah ke rumah, kita lebih dapat tahu setiap rumah tu memang bilangan pengundinya agak besar. So itu adalah tanggungjawab yang berat pada kami selaku orang kata organisasi yang memimpin wanita muda. Bagaimana kami boleh membantu, contohnya ibu tunggal, kalau orang kata belum kahwin, kehilangan pekerjaan, apa yang kami boleh tawarkan. So itulah sebab itu kami lebih memfokuskan gerak kerja di Slim ni lebih kepada rumah ke rumah menyelami isi hati. Daripada kalau berceramah tu memang anak muda
Kalau kita anak muda pun kita macam boring nak dengar kan. Tapi sekali-sekala kita akan hidangkanlah ceramah yang berbentuk penerangan isu-isu semasa supaya anak muda ni tahu apa yang berlaku, tapi kita lebihkan kepada turun rumah ke rumah lebih dekat. Kalau ayat yang biasa digunakan oleh pengurusi perbungan UMNO Perak ni, mata berpandangan budi kedapatan. So itu lebih dekat lagi lah. Dan kita menggunakan kaedah itulah untuk menarik pengundi wanita muda yang ada di Slim ni lah untuk bersama dengan kita pada 29 hari bulan. Cukup terharu saya dengar bila barisan ataupun kejenteraan Puteri UMNO Perak ataupun wanita UMNO sendiri turun padang bantu rakyat untuk pastikan rakyat ni tak susah. So kita boleh menilai dengan apa yang dah dilakukan oleh ketua kita bersama dengan anak-anak buah di peringkat masing-masing, di bahagian masing-masing. Jadi saya kira ini adalah satu pengorbanan ya Kak. Bukannya kadang-kadang kita kena pergi ambil senapang, berdiri nak jaga musuh. Tidak, kita boleh melakukan pelbagai cara. Mungkin dengan turun mengundi nanti pun Kak, satu pengorbanan Kak. Itu pengorbanan. Sebab bila Tuhan bagi kita kudrat, kita kena jalankan amanah tersebut ya Kak. Jadi Kak, sebelum kita berakhir sesi live ni, saya rasa macam tak nak berakhir sebab seronok sembang dengan Kak Su. Banyak pengalaman, banyak yang diceritakan dan dikongsikan bersama. Jadi Kak, rumusan daripada Kak Su sendiri, mungkin harapan Kak Su untuk PRK kali ni dan juga di peringkat pusat. Okey. Harapan tu memanglah di peringkat mana pun memang harapan kita orang kata setinggi gunung lah. Bagi pergerakan Puteri UMNO Negeri Perak ni, kalau nak kata 100% tu, kita ada lagi berbaki mungkin dalam 2 hari lagi lah tempoh berkempen. Tapi Kak Su boleh menyatakan yang hampir lebih daripada 90% kita telah orang kata menjalankan gerak kerja mendekati wanita muda lah untuk kita fokuskan bagi kemenangan Don Slim. So macam mana Kak Su bagi tahu tadi, kita akan sedaya upaya seramai mungkin untuk kita berjumpa dengan pengundi wanita muda yang ada di Slim. Dan harapan orang kata benda tu siapa-siapa pun akan ada harapan bila kita meletakkan calon dan kita menawarkan untuk bertanding, bermakna harapan kita adalah untuk menang. So sesiapa saja yang bertanding memang kita nak menang. Tak ada orang yang bertanding sengaja untuk saja-saja untuk bertanding. Dan begitu juga Barisan Nasional, setelah kita tengok 6 PRK sebelum ni kita telah menang, boleh orang kata menang bergaya dengan majoriti yang tinggi. Kita pun mempunyai harapan yang sama untuk PRK Don Slim ni lah. Dan kita mengharapkan agar anak-anak muda yang berada dalam Don Slim ini sendiri ataupun yang tengah tengok live ni, yang berada di luar, yang berada di Kuala Lumpur, mungkin Selangor, Putrajaya yang berdekatan, kita minta sangat-sangat dan saya mewakili Puteri UMNO Negeri Perak memohon dan merayulah agar khususnya wanita muda yang merupakan pengundi bagi Don Slim ini turunlah menunaikan tanggungjawab pada 29 Ogos ini, turun seawal mungkin dan kita membantu dan kita menghantar calon kita ke Dewan Undangan Negeri bagi dia lebih lagi membawa suara-suara orang muda, terutamanya wanita muda. Sebab calon kita pun adalah calon yang muda. So dia lebih memahami orang muda dan kita mengharapkan agar calon kita boleh meneruskan legasi Allahyarham Datuk Syairi. Dan kita sekali lagi saya mengharapkan agar semua orang-orang muda, terutamanya golongan wanita muda yang merupakan pengundi untuk Don Slim ini, turunlah beramai-ramai, bawa bersama ahli keluarga yang memang merupakan pengundi untuk Don Slim ni bagi kita memenangkan calon Barisan Nasional, calon nombor 2. Okey, baik Kak. Orang cakap apa bila Kak Su dah cakap macam tu, Jia pun nak cakap macam tu juga untuk penonton ataupun yang sedang menonton secara live sekarang di FB Teh Tarik Talk, yang memang cukup syarat Kak untuk mengundi di Don Slim ni. Kita merayu, kita mohon untuk pulang ke bumi Slim ni untuk menjalankan tanggungjawab anda untuk memastikan Kak legasi arwah Datuk Kushairi dapat diteruskan di bumi Slim ni, untuk pastikan kerajaan yang dulu Kak 22 bulan memerintah dulu dah tipu rakyat macam-macam ni tak berulang lagi. Sakit tu Kak
cukuplah sekali. Betul. Tak mahu lagi dah. Saya anak muda pun tak mahu kak. Dah kena tipu macam-macam. Betul. Jadi kak, kita mohon, kita merayu untuk turun ramai-ramai 29 hari bulan nanti. Betul. Pangkah dekat kalender siap-siap kak, ataupun set dalam alarm tu dekat dekat phone tu untuk turun ramai-ramai 29 hari bulan nanti kak. Okey, baiklah. Dan jangan lupa juga kak, calon kita, calon 02 Bro Zaidi kita, orang yang dah cukup berpengalaman ni kak, dalam bidang orang cakap apa, kesukarelawanan, terlibat dengan belia dan sebagainya. Jadi insya-Allah jika diberi kepercayaan, beliau dapat melakukan yang terbaik. Pucuk pimpinan meletakkan calon yang betul-betul yang kata yang sangat tepat lah untuk mewakili rakyat Dun Slim ni. Dan kita mengharapkan golongan wanita muda khususnya sama-sama orang kata kita tunaikan tanggungjawab kita pada 29 hari bulan. Untuk yang paling penting kita nak menangkan calon kita. Betul. Kita letak yang terbaik dan kita pastikan kita menang calon 02. InsyaAllah kak, mungkin ini adalah yang terakhir untuk sesi live Teh Tarik Talk ataupun ngeteh at Slim kita pada petang ni. InsyaAllah. Terima kasih Kak Su sudi datang. Terima kasih menjemput. Sama-sama. Terima kasih atas perkongsian yang cukup hebat dan cukup orang cakap apa, cukup berpengalaman lah untuk anak muda ataupun wanita muda khususnya di Perak untuk ambil apa yang Kak Su cakap nanti ataupun tadi sebagai satu orang cakap apa, satu platform lah untuk kita bina diri supaya kita siap sedia untuk hadapi apa saja keadaan yang berlaku di negara kita, khususnya di negeri Perak. Dan jangan lupa, sekali lagi saya ingatkan, like FB Teh Tarik Talk mungkin, ataupun nanti sebelum habis kempen nanti akan ada lagi perbincangan ataupun perkongsian isu-isu semasa dengan moderator yang ataupun panel yang lain, insya-Allah. Jadi jangan lupa nantikan yang akan datang, insya-Allah. Terima kasih dan assalamualaikum.